Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang penting dan relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa. Dan seperti apa yang semua kita sudah maklum, beberapa hari lagi kita akan menyambut sambutan Ma'al Hijrah, dan tentulah kita juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara ialah hal ehwal Islam dan Ma'al Hijrah peringkat wilayah persekutuan 2022 Masihi bersamaan dengan 1444 Hijriah. Baiklah, tetamu yang berada di studio bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Ajib Ismail yang merupakan pengarah Jawi. Jadi Datuk, apa khabar? Alhamdulillah. Lama kita tak bersama ni Tok ya. Betul, lama tak bersama, maknanya rindu kita. Betul, dan kita betul. bersyukur selepas fasa peralihan ni kita dapat berjumpa. Datuk sihat? Alhamdulillah sihat. Datuk sihat dah? Alhamdulillah. Baik, Tok, buat permulaan ni, saya juga ingin mengingatkan kepada anda yang mungkin sedang bersama kami di ruang bicara ini. Anda juga sebenarnya diberi ruang dan juga peluang untuk bertanya apa saja berkaitan dengan isu yang kita pilih ini. Jadi seperti biasalah, kami menyediakan dua talian kepada anda di 0326979767 dan juga di 0326979768. Persoalan yang penting dan menarik sebenarnya, Datuk ya. Timbul juga semacam salah faham sebenarnya. Ada yang mengatakan bahawa sambutan Ma'al Hijriah tahun ini ialah pada 30 hari bulan kalau mengikut kalender secara resminya. Tetapi dikatakan bahawa sambutan Ma'al Hijriah ini akan disambut pada 29 hari bulan Julai ini. Jadi macam mana sebenarnya gambaran yang sebenar tu? Okey, jadi untuk maklumat Datuk dan juga penonton yang dikasihi sekalian, kita menentukan tarikh awal bulan Islam ini ditentukan oleh satu jawatan kuasa lah. Kalau di peringkat kebangsaan, jawatan kuasa yang pastinya diurusiakan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, manakala di peringkat negeri diurusiakan oleh Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Ada jawatan kuasa mencerap anak bulan Islam lah. Jadi sebagai contoh, kalau bulan puasa ada satu jawatan kuasa mencerap anak bulan Syawal ataupun anak setiap bulan mereka mencerap. Dan pada tahun ini insya-Allah kita akan menyambut pada 29 hari bulan Julai. Di peringkat wilayah persekutuan, kita akan adakan satu majlis bacaan akhir tahun dan juga bacaan awal tahun pada petang 29 hari bulan Julai di seluruh masjid-masjid, surau Jumaat dan surau di wilayah persekutuan. Jadi apa yang penting ialah takwim bagi tahun hijrah ini telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Dan jabatan kuasa yang dibentuk itu sebenarnya adalah bertanggungjawab untuk menentukan bagaimanakah pencerapan dilaksanakan di peringkat persekutuan dan juga di peringkat negeri. Dan alhamdulillah, seperti yang kita maklum, pada tahun ini Hari Raya Aidilfitri pun satu hari lebih awal kerana anak bulan kelihatan di salah satu tempat, iaitu di wilayah Persekutuan Labuan. Dan ini menunjukkan bahawa kita perlu kata orang tu menerima takwim yang telah pun dikeluarkan di peringkat persekutuan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Dan insya-Allah sama-sama kita sambut awal bulan hijrah ini pada 29 Julai 2022. Alhamdulillah. Dan saya difahamkan juga Jawi sebenarnya telah pun membuat persiapan yang cukup
menarik sebenarnya, sempena dengan sambutan Ma'al Hijrah di peringkat wilayah persekutuan pada tahun ini. Jadi mungkin kita boleh kongsikan sedikit antara acara-acara menarik yang telah pun disusun atur oleh Jawi sebenarnya, Dato'. Dan insyaAllah Jawi ini telah pun diberi tanggungjawab oleh Majlis Agama Islam dan Persekutuan untuk mengadakan program dan aktiviti yang bersesuaian sepanjang sambutan Ma'al Hijrah pada tahun ini. Dan salah satu daripada sambutan yang saya sebut di awal tadi ialah kita akan mengadakan bacaan doa akhir tahun dan awal tahun pada 29 hari bulan Julai 2022, dan di peringkat persekutuan juga akan mengadakan bacaan yang sama. Dan yang keduanya, di peringkat negeri kita akan adakan satu program sambutan Ma'al Hijrah pada 2 hari bulan Ogos, pada hari Selasa, Datuk. Sebab apa? Kenapa kita memilih pada 2 hari bulan Ogos? Kerana apa? Kita nak memberi laluan kepada sambutan di peringkat pusat yang diadakan di Masjid Negeri Wilayah Persekutuan, iaitu Masjid Negeri bagi wilayah persekutuan. Dan selepas itu barulah kita menyambut di peringkat negeri. Dan pada tahun ini kita bersyukur kerana fasa peralihan endemik telah pun diisytiharkan, dan kita bolehlah mengadakan sambutan secara besar-besaran sedikit. Bukan apa, sebab Ma'al Hijrah adalah satu yang signifikan dengan kita sebagai seorang Islam, kerana ia memberikan satu gambaran bahawa kita perlu untuk dalam bahasa yang mudah ialah merubah hidup kita dengan niat yang baru, dengan azam yang baru, semangat yang baru, agar kita dapat membawa diri kita ataupun keluarga kita ataupun orang di bawah kita ataupun masyarakat kita ke arah perubahan yang lebih baik. Sebab apa? Kita mengambil semangat penghijrahan Rasulullah SAW daripada Makkah ke Madinah, di mana dengan pengorbanan Rasulullah dan para sahabat, dengan kebijaksanaan Rasulullah dan para sahabat, dengan kepimpinan, akhirnya negara pertama, negara Islam yang pertama dapat dibina di Madinah. Dan disitulah pentingnya pada kita untuk Jawi menyambut sambutan ini pada 2 hari bulan Ogos. Dan yang kedua, kita juga memberikan pengiktirafan kepada beberapa tokoh. Bukan apa, kita nak mengajak masyarakat untuk menghargai, untuk menghargai orang yang memberikan sumbangan yang besar kepada pembangunan masyarakat, kepada pembangunan negara, dan juga boleh menjadi contoh kepada yang lain, Datuk. Sebab itulah di situ ada 2-3 tujuan kita. Yang pertama, memperingati sejarah penghijrahan itu sendiri. Yang kedua ialah kita ingin memberikan penghargaan atau pengiktirafan kepada tokoh-tokoh, dan yang ketiga, kita nak cuba untuk berubah ke arah yang lebih baik daripada sebelum itu. Saya tertarik hati sebenarnya daripada apa yang Datuk sebut, mengubah kehidupan kita yang ke arah yang lebih baik. Itu sesuatu yang cukup penting sebenarnya. Tetapi saya nak juga mengajak Datuk untuk melihat tentang apa yang menimpa kita lah, terutamanya umat Islam sendiri. Hampir 2 tahun sebenarnya kita terperangkap dalam pandemik COVID-19. Pergerakan kita terhad, apa yang ingin kita lakukan sebelum ini tidak dapat dilakukan seperti apa yang kita jangkakan. Apa yang perlu sebenarnya ketika itu, ramai yang mungkin tidak faham apa yang diperlukan dalam hati, dalam jiwa, dalam semangat umat Islam sendiri dalam menghadapi bencana seperti pandemik COVID-19 itu. Apa yang kita belajar sebenarnya? Okey, sebenarnya pandemik COVID-19 ni sebenarnya adalah satu ujian yang besar kepada umat Islam dan juga masyarakat-masyarakat yang lain, seluruh negara. Dan ini adalah satu pengalaman yang cukup menarik kepada kita. Daripada itu kita dapat mengambil pengajaran. Yang pertamanya ialah kita kena bersikap kata redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama,
memang sepanjang saya menjadi ketua kepada pengurusan jenazah COVID-19, kami telah pun menguruskan lebih kurang 4,209 jenazah yang dikaitkan dengan COVID-19. Ini adalah satu ujian yang besar kepada keluarga, mungkin kepada isteri, kepada suami atau sebagainya. Tetapi kita perlu bersikap menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan penuh kesabaran. Itu adalah satu ujian. Daripada sudut ujian itu telah menunjukkan bahawa rakyat bersatu padu. Ini nak sebutkan maknanya rakyat bersatu padu untuk membantu orang-orang yang susah. Di mana di peringkat jabatan-jabatan yang berkaitan, saya sendiri terlibat secara langsung dalam peringkat jawatan kuasa menangani COVID-19 peringkat negeri. Saya teringat daripada 18 Mac 2020 sampailah sekarang ini, pelbagai usaha dan gerakan serta kerja-kerja yang pertama ialah bagi menangani penyakit ini daripada terus merebak dan juga dalam bahasa yang mengganas virus itu sendiri. Yang kedua ialah bagaimana kita nak membantu orang lain yang terkesan kerana tak ada kerja bila Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan kerja. Dan yang ketiga, bagaimana kita membantu orang yang terkurung. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan sebab apa? Dalam tempoh 14 hari tidak mungkin bekalan makanan terputus ataupun sebagainya. Memang benda itu tidak dijangka. Dan yang keempatnya, bagaimana kita bersatu padu tanpa mengira latar belakang warna kulit ataupun agama dalam kita menepani wabak COVID-19. Jadi alhamdulillah, saya melihat di sini apabila kita nak kaitkan dengan ma'al hijrah, kita teringat peristiwa penghijrahan Rasulullah dan para sahabat, di mana ada dua golongan sahabat. Yang pertama ialah golongan yang berhijrah. Makna golongan yang berhijrah ialah golongan disebut muhajirin, orang yang berhijrah. Manakala orang yang menerima golongan muhajirin disebut golongan ansar, yang menolong. Kita lihat bahawa Rasulullah SAW dalam mendepani peristiwa itu, kenapa perlu berhijrah? Kerana ancaman-ancaman yang kita rasa apa kata orang tu boleh menggugat penyebaran dakwah pada ketika itu. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk Rasulullah berhijrah, dan kita lihat di situ Rasulullah bersama dengan para sahabat menggunakan segala kebolehan, kebijaksanaan dan juga kerjasama daripada pelbagai pihak, daripada peringkat bawahan sampailah ke atasan. Dari situ saya melihat bahawa kita perlu melakukan pengorbanan kalau kita nak mencapai sesuatu. Yang kedua, Datuk, kita perlu bersatu padu. Mak dalam konteks perpaduan perlu diperketatkan, perlu diperkukuhkan kalau kita nak berjaya. Dan yang ketiga, kita melihat bahawa kita memberi pertolongan tanpa ada, dalam bahasa yang mudah, tak ada udang di sebalik batu. Maksud saya ialah maknanya tanpa ada mengharapkan balasan. Kerana kita lihat apabila golongan muhajirin diterima oleh golongan ansar di Madinah, sehingga ke tahap golongan sahabat ini sanggup menawarkan, kalau kamu istilah, kalau kamu nakkan salah seorang daripada isteri kita, boleh maknanya diceraikan dan dinikahkan sebagai contohlah. Dan boleh memilih mana-mana juga kata orang tu nak berniaga, nak beri bantuan ataupun sebagainya. Ini satu, saya rasakan bahawa satu pertalian yang cukup hebat. Walaupun dia daripada dua golongan yang berlainan. Mungkin kalau dalam istilah kita katalah di sini di Malaysia ni kita ada 14 negeri. Saya orang Selangor, Datuk orang Penang. Oh, Penang. Maknanya dia punya logat pun dah lain. Sama juga kalau belah timur, orang Kelantan dengan orang KL, logatnya dah lain. Tetapi bagaimana kita boleh bersama? Kalau kita lihat dalam konteks pembinaan keluarga, kita perlu ada kebersamaan, kita perlu ada keterangkuman, dan sudah tidak melihat
Saya rasa Datuk ingat suatu ketika dulu kan orang negeri lain seolah-olah tak boleh nikah dengan orang negeri lain. Betul lah. Saya teringat di kampung saya bila masyarakat orang Jawa tidak boleh menikah dengan masyarakat orang Banjar sebagai contoh. Ini satu ketika dulu, tetapi sekarang tiada halangan. Kerana apa? Kerana kejayaan membina satu masyarakat itu mengambil pengajaran daripada peristiwa-peristiwa yang sebelum ini. Kan kita lihat bahawa kalau kita menyambut Ma'al Hijrah setiap tahun, dia akan membawa satu semangat baru untuk kita berubah, dan kita tidak perlu menyesali kehidupan, tetapi kita nak bergerak dan mengajak orang untuk terus bergerak memacu kehidupan yang lebih berjaya. Baik, sesuatu yang ialah mungkin tak ada kena-mengena dengan sambutan Ma'al Hijrah, tetapi bila mendengar apa yang Datuk perjelaskan, bagaimana Datuk juga terlibat dalam menguruskan jenazah yang terkorban disebabkan oleh COVID-19 ini, ada 4,209 lebih jenazah yang telah pun diuruskan oleh pihak Jawi sendiri. Saya cuma nak berkongsi sesuatu sebenarnya bersama dengan Datuk. Ketika menguruskan jenazah mangsa-mangsa COVID-19 itu, apa yang bermain dalam pemikiran Datuk? Apa yang terdetik dalam hati kecil Datuk? Kerana kita tahu kaum keluarga tidak dapat melawat untuk melihat jenazah buat kali terakhir sebelum dibawa ke tanah perkuburan. Di tanah perkuburan juga mereka tidak dibenarkan untuk sama-sama berada di sana. Jadi bagaimana Datuk melihat apa yang berlaku ini? Apakah betul-betul tersentuh hati nurani Datuk, hati kecil Datuk? Mungkin kita boleh kongsi bersama tu. Okey, sebagai ketua jabatan yang menguruskan, kami mempunyai 120 orang pasukan, anggota pasukan yang terdiri pada JAKIM dan juga beberapa agensi yang lain seperti KAGAT dan juga Jawi serta masjid-masjid tertentu. Pertamanya apabila kita menggilirkan, dan kita termasuk dalam giliran itu, pertamanya ialah kita rasa diberi amanah yang cukup besar. Sebab apa? COVID-19 adalah satu penyakit yang kita tak nampak, tetapi kesannya memang nyata. Adanya kematian. Dan ketika mengurusan, kita kena memakai PPE, maknanya pakaian yang melindungi kita lengkap. Saya ingat Datuk pun faham, kalau itu pakai di luar daripada pendingin hawa ni, buka aja pucat. Tetapi kerana amanah, kita laksana. Yang kedua ialah kita rasa, kata orang tu, rasa sedih. Sebab apa? Keluarga memang tidak boleh. Keluarga hanya buat pengecaman melalui CC kamera kadang-kadang. Betul? Okey. Lepas itu kita uruskan. Lepas tu kita on behalf keluarga dan juga kerajaan menguruskan. Sebab apa? Kita pemegang amanah itu sendiri. Dan yang kedua, solat pun pada ketika pandemik yang betul-betul memuncak, satu hari kami pernah menguruskan sehingga 98 orang di 3 daerah lah, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Kita kena buat yang terbaik. Dan yang sebenarnya yang terakhirnya, maknanya kita juga menghantar ke tanah perkuburan, di mana perkhidmatan kita adalah secara percuma, daripada awal sehinggalah ke tanah perkuburan. Dan bila tanah perkuburan pun keluarga melihat daripada jauh. Sebab itulah selalu kita memberi nasihat kepada keluarga. Yang pertama, kita kena redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, takdir itu telah pun berlaku. Jadi tugas kita ialah menguruskan yang terbaik, yang telah pun ditetapkan oleh Jabatan Kuasa Fatwa di peringkat negeri lah, bagaimana kita urus. Dan yang ketiga ialah kita perlu mendoakan jenazah itu sendiri, semoga ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh. Sebab itulah Datuk, ramai orang telah pun diberi pengiktirafan bagaimana mereka berkorban untuk negara. Dan Datuk sendiri maklumnya, kadang-kadang kita pun takut pada ketika itu. Maknanya nak bersentuh takut. Sehingga selalu bawa sanitizer. Maknanya dia punya SOP kehidupan kita tu dah berubah. Di peringkat awal ada penjarakan. Cuma Alhamdulillah bila masuk ke fasa peralihan endemik ini, solat telah pun dirapatkan dengan perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Agung selaku Ketua Agama Islam di wilayah Persekutuan. Sebab itulah
Kita sambut Ma'al Hijrah pada 2 Ogos nanti, Datuk. Okay. Baik, saya difahamkan Datuk, kita dah pun ada pemanggil di talian sekarang ini. Mungkin ada sesuatu yang boleh kita kongsikan bersama dengan pemanggil ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum, Tuan. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Tuan Sarkawi dan ahli panel yang berbahagia, Datuk. Ya. Ini ada soalan saya ingin bertanya. Saya ucapkan tahniah kepada Pak Jabatan Agama Islam Wilayah Sekutuan kerana mengadakan tokoh Ma'al Hijrah untuk penggali kubur. Belum ni mana ada orang di negeri lain tak mengadakan tokoh Ma'al Hijrah bagi penggali kubur. Ini satu ucapan tahniah kepada negeri Wilayah Sekutuan. Yang kedua, saya tengok tadi Ustaz dah sebut berubah kehidupan yang lebih baik bolehlah kita buat satu bagaimana Datuk ulas sikit nak transformasi minda iaitu dalam semua sudut supaya umat Islam kita ni berubah daripada yang lebih baik daripada kurang baik kepada yang lebih baik. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Persoalan yang menarik juga sebenarnya, dan sudah pasti kita juga mengharapkan jawapan yang lebih menarik daripada tetamu kita yang berbahagia, Datuk Haji Muhammad Ajib. Tapi mungkin buat seketika ini, saya tahu Datuk pun mungkin dahaga juga, kita minum dulu buat seketika, kita berehat dulu, dan anda jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda. Mana lagi? Bernama TV tentunya. Jumpa lagi selepas ini. Menarik dalam franchise 3i minggu ini. Selepas kita berjaya menjadi franchisor, PENAS bagi kemudahan membiayai kita punya center. Jenazah Aulad ditubuhkan atas dasar kita mahukan prasekolah yang berkualiti, yang struktur dengan kemudahan yang istimewa untuk kanak-kanak. Anak-anak yang mendapat pendidikan prasekolah yang sempurna, kesannya besok bila dia besar. Franchise 3i, Rabu 8.30 malam, Bernama TV. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Al-Ehwal Pengguna KPDN HEP telah menyediakan pelbagai saluran untuk pertanyaan dan aduan. Sekiranya pengguna mempunyai sebarang maklumat berhubung salah laku oleh peniaga, aduan yang lengkap boleh disalurkan kepada pihak kementerian melalui saluran berikut. Rukun negara bertujuan membentuk perpaduan yang kukuh. Satu daripada bahagian rukun negara menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Memelihara satu cara hidup demokratik. Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Dan membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Alhamdulillah, kita kembali semula ke ruang bicara ini, dan kita masih lagi bercakap tentang hal ehwal Islam dan Ma'al Hijrah peringkat wilayah persekutuan 2022 Masihi bersamaan dengan 1444 Hijrah. Baiklah, tadi ada persoalan yang menarik juga tu, dari pemanggil kita, iaitu Ridwan dari Pulau Pinang. Mungkin mendapat respon dan juga jawapan dan juga pandangan daripada Datuk berkaitan dengan apa yang dibangkitkan. Terima kasih, Datuk. Terima kasih juga kepada saudara Ridwan yang bertanya. Pertamanya memang apabila kita melihat pengorbanan penggali kubur yang satu ketika satu hari menggali sehingga 40 liang lahan. Dan satu ketika apabila satu hari jenazah kita terpaksa kuburkan lebih daripada 90, kita terpaksa menggunakan pengorek.
Tetapi di hujungnya liang itu kena digali juga oleh penggali kubur kita yang expert, dan jawatan kuasa pencalonan dan pemilihan telah pun membuat pemilihan sepatutnya ada penggali kubur diberikan pengiktirafan, sebab betul. Dia seolah-olah bila sebut tentang pasukan pengurusan COVID-19, penggali kubur ni sebenarnya yang terakhir. Maknanya dia ada barisan hadapan, selalu Datuk tahu barisan hadapan frontliner, maknanya daripada petugas-petugas Kementerian Kesihatan, daripada APM, tentera, polis ataupun sebagainya. Dan di rantaian itu yang akhirnya ialah penggali kubur, sebab dia jenazah akan dikuburkan. Jadi ini satu perkara yang menarik, dan pada tahun ini kita akan adakan juga beberapa tokoh, mana tokoh utama yang menjadi tokoh utama akan dapat lebih kurang 8,000 dan juga hadiah mengerjakan umrah yang kita dapat sumbangan daripada tabung haji travel dan services. Lepas tu ada 4 tokoh yang lain, maknanya tokoh ilmuwan, yang kedua ialah tokoh korporat, yang ketiga ialah tokoh saudara baru, dan yang keempat tokoh himam. Jadi yang tahun ini kita ada tokoh saudara baru, maknanya mu'alaf, kita naikkan, sebab sebelum ini kita tidak buat kategori itu, sebab kita melihat bahawa tokoh-tokoh yang dipilih ini, yang dicalonkan oleh masyarakat, jabatan ataupun agensi, akan dipilih oleh satu jawatan kuasa berdasarkan pada kriteria dan juga kita sebut spek-spek yang telah pun ditetapkan, bahawa mereka ni boleh menjadi contoh kepada yang lain. Sebab itulah saya lihat bahawa tokoh penggali kubur itu boleh menjadi contoh kepada orang yang lain, sebab setengah orang nak pegang tanah pun dia kata kotor kan. Jadi mudah-mudahanlah dia menjadi pembakar semangat. Pekerjaan itu adalah pekerjaan yang mulia, walaupun comot dengan lumpur ataupun sebagainya. Sebab kadang-kadang mereka bertugas tidak kira siang ataupun malam. Proses pemilihan masih dibuat sebenarnya, ya, Datuk, ya. Jadi sebab itu kita belum hari ini kita tak umumkan lagi, dan akan diumumkan oleh Timbalan Pengurusi Jawatan Kuasa pemilihan pada 2 hari bulan Ogos. Ini bagi peringkat negeri, wilayah persekutuan. Sebab negeri-negeri yang lain juga ada tokoh-tokohnya tersendiri. Di peringkat pusat akan diumumkan rasanya pada 29 bulan malam nantinya. Jadi balik kepada tadi, yang kedua tadi tentang mengubah kehidupan, seperti apa yang Datuk sebut, apa yang perlu dilakukan oleh umat Islam sebenarnya dari segi perubahan minda, pendekatan pemikiran dan sebagainya. Yang pertamanya saya teringat, saya rasa Datuk, satu hadis lah, inna a'malu binniyat. Maknanya yang pertama untuk menggerakkan perubahan kita ialah niat. Maknanya niat ini, bila kita sebut niat, ialah bermula daripada hati terus ke kita punya minda lah. Jadi daripada sudut itu, maknanya kita akan membuat langkah untuk kita melakukan perubahan. Tapi perubahan ini tidak hanya perlu dikata, tetapi dikota. Kadang-kadang ramai juga saya nak tahun ini kalau boleh nak berubah. Contoh kadang-kadang bila sebut tentang perubahan daripada yang tak pernah menunaikan solat kepada menunaikan solat, yang banyak melakukan perkara yang tidak baik ataupun akhlaknya buruk kepada akhlak yang lebih baik. Yang Saudara Ridwan tadi tekankan ialah perubahan minda. Bagaimana kita perlu mendisiplinkan minda kita dalam suasana teknologi moden, dalam suasana kata orang tu tidak ada sempadan. Tidak ada sempadan, cabaran. Kalau kita pegang handphone ni, kita boleh merata dunia kita pergi, kan? Betul. Maknanya kita boleh lihat, ini dulu zaman kita kecil-kecil, Datuk. Mustahil. Betul. Dulu kalau saya di Sabak Benam, Sungai Besar, nak telefon pakai telefon public phone tu, rasa macam tak percaya. Tapi sekarang ni, bila-bila masa kita boleh berhubung. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah bila-bila masa kita boleh capai apa juga maklumat. Maklumat itu ada yang baik atau yang tidak baik. Ini yang kita risaukan. Dan yang ketiga ialah kita akan mendepani pula orang yang baik atau orang tidak baik. Sebagai contoh, sekarang ini scammer ramai. Dan ramai yang hilang ratusan juta.
kerana skema. Jadi pada saya, perubahan yang pertama yang perlu kita bina dalam diri kita ialah kita kena niat, yang kedua kena berusaha, yang ketiga kena mendisiplinkan minda kita untuk berubah, dan juga membawa orang lain untuk berubah sama. Itu yang pertama. Dan yang keempatnya ialah kita perlu banyak membaca. Ini paling penting, ya. Kadang-kadang orang membaca secara fizikal ni ialah membaca seperti begini. Tapi kadang-kadang orang membaca melalui perlakuan. Orang lain, dilihat orang ni, maknanya dia dapat pengajaran. Dan yang ketiga, kadang-kadang dia membaca daripada apa yang orang sampaikan. That's why minda kita ni menerima, dia akan memproses. Kan? Dia akan memproses, betul kan? Dia akan memproses. Sebab itulah kita sebagai umat Islam, kita disuruh untuk membuat pencerahan sekiranya ada perkara-perkara yang kita tidak yakin. Datuk Seri maklum sekarang dalam konteks media sosial, Datuk Seri entah ada berapa ratus grup, ya. WhatsApp grup, Telegram grup ataupun sebagainya, kan. Bagaimana kadang-kadang kita diuji, kadang-kadang kebijaksanaan kita diuji. Bila sebut kebijaksanaan ialah berkait dengan minda kita. Jadi kita kena ingat bahawa Allah dan Rasulnya juga selalu mengajar kita untuk menjadi Islam yang baik. Contoh, bagaimana minda kita dilatih untuk bila kita melihat sesuatu yang kita tak pasti, fa in tanaza'tum fi syai'in farudhu ila Allah wa rasuluh. Kalau kita bertelengkah, kalau kita maknanya tidak sepakat, kalau kita merasa confused, maknanya hendaklah kita kembali kepada Allah dan juga Rasulnya. Maknanya kita kena terima hakikat bahawa setiap satu perkara itu telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ketajaman minda dalam mendepani suatu masalah, ketajaman minda dalam menyelesaikan masalah, ketajaman minda dalam cuba untuk merungkai masalah dan juga membawa orang untuk bersama-sama kita menempuh kejayaan itu cukup penting. Zaman sekarang kita jangan lari daripada masalah. Kita kena depani masalah. Sebab itulah kekuatan minda itu penting pada saya. Saya juga nak dapat pandangan ikhlas daripada Datuk. Bila Datuk sentuh tentang media sosial, bagaimana media sosial sebenarnya telah berjaya mempengaruhi kehidupan seharian kita sebenarnya, sama ada kita sedar ataupun tanpa kita sedar. Tetapi timbul pandangan, timbul masalah apabila begitu ramai kita bercakap tentang pengajaran Islam, kita belajar, kita membaca, kita mendengar, kita melihat melalui media sosial pelbagai pandangan dan juga pendapat yang dilontarkan oleh pelbagai pihak yang meletakkan diri mereka sebagai guru agama, yang meletakkan mereka sebagai ustaz, yang meletakkan diri mereka sebagai pakar dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam itu sendiri. Macam mana kita nak sensor benda-benda ini supaya ianya tidak mempengaruhi kita dan akhirnya mungkin tanpa sedar ataupun tidak sedar akan menyesatkan kita. Okey. Yang ini berkait dengan kita punya minda juga, kan? Maksud yang pertamanya ialah kita kena pastikan maklumat itu dari mana. Sebab itu dalam istilah bahasa Arab disebut tabayun. Maknanya kita membuat pencerahan. Sumbernya daripada mana? Itu yang pertama, ya. Dan yang kedua, credibility orang yang menyampaikan maklumat juga perlu kita nilai. Kan kadang-kadang macam-macam hukum sekarang ni. Maksudnya ialah ramai adalah kata orang tu, bila ada satu kes kita terus memberikan hukuman. Sedangkan sebenarnya kita sudah ada, kalau di peringkat negeri kita ada jawatan kuasa perundingan hukum syarak negeri ataupun jawatan kuasa fatwa. Maknanya kalau ada isu yang tak selesai, maknanya kita ada jabatan ataupun satu agensi yang diberi tanggungjawab di peringkat negeri, iaitu mufti sebagai macam tu. Dan yang ketiga, sekiranya kita mendapat maklumat daripada media sosial, contohnya katalah isu halal sebagai contoh, pasti tak pasti kedai itu halal ataupun tidak, sehingga boleh menjadi tohmah ataupun sebenarnya kita ada agensi yang berkaitan, iaitu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Dan di peringkat
kami pula di peringkat negeri pula sebagai contoh, katalah ada yang berkait dengan hukum hakam pernikahan ataupun yang berkait dengan isu-isu berkait dengan undang-undang perkahwinan. Makna ada agensi agama negeri yang bertanggungjawab. Kita ada 14 jabatan agama Islam negeri, ada 14 majlis agama Islam negeri. Majlis agama Islam negeri adalah pembuat dasar. Manakala pelaksana kepada dasar ialah jabatan agama Islam negeri. Sebab itulah dalam apa juga isu berkaitan dengan Islam, ada jabatan agensi yang bertanggungjawab. Sebab itulah pencerahan itu penting. Jangan bila dengan izin, kerana jangan bila buka Facebook, Telegram, atau sekarang yang pantas dan ramai follower TikTok. Sebagai contoh. Jangan kita terus ambil, tetapi kita perlu membuat pencerahan. Betul ke tidak benda itu, dan sumbernya daripada mana. Sebagai contoh, saya ambil contoh begini je, dalam satu TikTok baru-baru ini sebagai contoh, tapi itu daripada negara jiran kita. Dia kata tidak boleh membuat korban di masjid kan. Tetapi apabila kita kembali kepada realiti di wilayah persekutuan, kita mempunyai 89 masjid, dan kita perlu berubah dari bagaimana kita nak mengurus dan mentadbir masjid, dan kita nak masjid ini menjadi one stop center. One stop center. Sebab ada mengatakan pendapat itu yang dalam TikTok saya nak ambil, katakan haram menyembelih korban dekat kawasan masjid. Maknanya tidak sampai begitu. Sebab apa? Kita sekarang ini menjadikan masjid bukan takat rumah ibadat. Kita jadikan masjid juga adalah satu tempat untuk kita memberikan perkhidmatan kepada masyarakat. Sehingga di wilayah persekutuan kita ada pelan pengimarahan masjid wilayah persekutuan. Sebab itulah kita jangan hanya tahu share, tetapi kalau ada isu kita ketanya. Yang kedua, kadang-kadang mereka suka share daripada negara luar. Negara luar yang mungkin kadang-kadang mungkin mereka ini ialah, saya pun tak pasti, tetapi kadang-kadang sumbernya tidak tepat. Tetapi orang kita kadang-kadang setengahnya suka share tanpa menilai. Sebab itulah pada saya yang paling penting, kalau kita mengikuti, tak salah mengikuti media sosial. Kadang-kadang ada benda yang baik, dan saya sendiri memang aktif juga, ada Facebook, ada Twitter, ada TikTok juga, dan Jabatan Agama kami juga ada TikTok. Tetapi kami menceritakan apa yang kami ada. Kalau Datuk nak lihat TikTok kami, ialah branding dia kami ada. Kami ada apa, pengurusan jenazah, uruskan perkahwinan, bagaimana lepas kahwin, apa yang perlu dibuat, solat bagaimana, solat jenazah bagaimana. Maknanya kita beri maklumat yang seringkas mungkin, tetapi dipahami bagaimana nak menyamak, kalau terpijak anjing, sehingga sukaannya boleh tahan sehingga hampir 3 juta. Follower pun sampai 1,000. Sebab masyarakat nak berita yang betul, ilmu yang betul, ilmu yang tepat, dan nak disampaikan seringkas mungkin. Bila kita bercakap tentang kembali semula tentang sambutan Ma'al Hijrah itu sendiri itu ialah mungkin ramai jugalah kita terpaksa akui hakikat yang saya anggap sebagai hakiki ini sebenarnya, terutamanya di kalangan umat Islam sendiri. Istilah hijrah itu mungkin mereka hanya melihat daripada satu dimensi saja, dan kebetulan dimensi yang dilihat itu terlalu sempit sebenarnya. Tetapi macam Datuk sentuh tadilah, dimensi bila kita sebut tentang Ma'al Hijrah itu sebenarnya istilah hijrah itu sendiri membawa makna yang memerlukan satu pendekatan yang luar biasa daripada umat Islam sebenarnya. Datuk, pertamanya ialah kenapa kita menyambut Ma'al Hijrah setiap tahun. Yang pertamanya ialah kita kena fahami apa maksud hijrah. Hijrah di segi fizikalnya ialah perpindahan Rasulullah bersama sahabat daripada Mekah ke Madinah kerana mendapat ancaman, dan yang keduanya ialah terhasilnya dengan pembukaan negara Islam yang pertama, iaitu Madinah. Dan yang kedua ialah kita mengambil pengajaran ataupun ibrah daripada peristiwa peristiwa hijrah itu sendiri, dengan kita meninggalkan perkara yang buruk dan menjadi melakukan perkara yang baik. Dan yang ketiga, maknanya kita nak mengajak masyarakat
Bukan setakat kita yang berhijrah, anak isteri tak berhijrah. Bukan setakat ketua kampung je berhijrah, komuniti tak berhijrah. Jadi kita nak bawa masyarakat untuk berhijrah sama. Cabaran tetap ada, ya. Maknanya Datuk pun faham, ibrah daripada perjalanan Rasulullah sendiri banyak cabaran, dan daripada sudut itu cabaran tu kita kena hadapi. Dan yang ketiga yang paling penting juga ialah bagaimana kita perlu ada strategi. Strategi apabila kita nak berubah. Kata setengah kata perubahan ni satu takdir, tetapi pada saya ia adalah satu pilihan kita untuk jadi baik ataupun sebaliknya, ya. Sebab itulah dia perlu ada strategi, yang kedua perlu ada kebijaksanaan, yang ketiga perlu ada rakan strategik ataupun bantuan ataupun pertolongan. Kita mungkin tidak boleh merubah sesuatu perkara yang tidak baik itu secara bersendirian, Datuk, tetapi kita perlu kerjasama daripada rakan-rakan. Kita lihat Rasulullah, dia mempunyai sahabat-sahabat yang hebat, ya. Sebagai contoh Saidina Abu Bakar, Saidina Osman Ibn Affan, lepas tu Sayyidatina Khadijah. Maknanya orang yang hebat, dan orang yang hebat ni bukan setakat orang yang biasa-biasa aja, orang yang ada kedudukan. Sebab itulah dalam konteks kita nak merubah masyarakat, dalam konteks kita nak membangunkan negara, dalam konteks kita nak memastikan kemakmuran di negara kita ni, kita perlu kerjasama, bukan setakat daripada bawahan, tetapi di peringkat atasan, bukan setakat orang kebanyakan, tetapi pemimpin-pemimpin dan juga masyarakat tidak mengira latar belakang, perlu bersatu padu. Kalau kita lihat tema pada tahun ini, Datuk, keluarga Malaysia pemangkin kemakmuran. Maknanya bagaimana setiap individu itu bertanggungjawab untuk berubah ke arah kebaikan. Daripada individu, dia akan memastikan keluarga dia juga turut berubah ke arah kebaikan, ya. Kebaikan bukanlah setakat untuk kita beribadat kepada Allah, Datuk, kan? Maknanya dia menjadi peniaga yang baik, menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang tidak rasuah, ataupun menjadi pegawai kerajaan yang tidak rasuah. Itu adalah satu perubahan yang cukup baik, menjadi peniaga yang berakhlak, betul? Itu satu perkara yang cukup baik. Maknanya cuba untuk membawa mereka ni, mula-mula diri, lepas tu keluarga, lepas tu masyarakat. Kerana apa? Kita nak tadi tu bersama-sama membawa keluarga. Sebab kalau setiap keluarga ni baik, pastinya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik dan akan sentiasa diampuni dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Datuk, kita berehat buat kali terakhir dan kembali nanti, walaupun tidak begitu banyak masa lagi yang ada, tetapi mungkin sempat saya kongsikan lagi beberapa persoalan-persoalan yang menarik bersama dengan tetamu kita di studio, Datuk Haji Muhammad Ajib Ismail, iaitu pengarah Jawi. Kita rehat dulu. Baiklah, kami bersyukur dan berterima kasih sebenarnya kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Dan walaupun kita hampir-hampir di penghujung, tapi ada lagi persoalan-persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita yang berbahagia, Datuk Haji Muhammad Ajib Ismail, iaitu pengarah Jawi. Saya tertarik hati dengan tema yang dipilih, iaitu untuk sambutan Ma'al Hijrah pada tahun ini, Datuk, ya, keluarga Malaysia pemangkin kemakmuran. Dan kita tahu bahawa istilah ataupun falsafah keluarga Malaysia itu diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tetapi mungkin ramai juga yang melihat ini sebagai sesuatu yang mungkin tidak penting dan sebagainya. Tapi Datuk pun dah sentuh di awal-awal tadi bahawa betapa pentingnya kita rakyat Malaysia ini bersatu padu, wujudkan semangat keluarga Malaysia itu tak mengira agama, bangsa dan sebagainya. Tetapi kembali semula kepada apa yang dihadapi oleh umat Islam sendiri, bila
seseorang itu ingin berubah sebenarnya ke arah yang kebaikan seperti apa yang diharapkan, tetapi kadang-kadang ada juga pihak-pihak ini saya berterus terang lah Dato' ya, mungkin ada juga golongan-golongan yang menamakan diri mereka alim ulama sebenarnya, yang seharusnya memberi tunjuk ajar, yang seharusnya memberi bimbingan kepada golongan yang ingin mengubah ini, meletakkan diri mereka ke tahap yang terlalu tinggi dan seolah-olah melihat mereka yang ingin berubah ini sebagai manusia yang tak berguna dan sebagainya. Jadi mungkin Datuk boleh komen sikit. Okey, yang pertamanya bila kita lihat tentang diri kita lah, apa yang Datuk sebut, sebenarnya kita ni manusia. Siapakah manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Inna akramakum innallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Apa maksud takwa? Yang pertama ialah takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah melakukan segala yang disuruh dan meninggalkan segala yang dilarang. Dan yang ketiga, bertolong-tolongan untuk membawa kebaikan dan juga menolak keburukan. Jadi saya anggap bahawa kita perlu meletakkan bahawa kita perlu melaksanakan segala apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak boleh menabik dada mengatakan bahawa kita adalah yang terbaik dan orang lain tidak baik, ataupun orang lain tempatnya di tempat yang tidak baik. Itu yang pertama yang kita lihat. Kerana kita perlu bersikap positif dan melihat orang lain juga mempunyai peluang dan ruang untuk menjadi insan yang mulia. Sebab itulah Datuk, bila sebut tentang keluarga, pokok pangkal keluarga ialah lelaki, Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Di peringkat kebangsaan yang Berhormat Menteri di Jabatan Menteri Senator Datuk Haji Idris bin Haji Ahmad mengatakan bahawa lelaki qawwam. Dalam ayat tersebut, ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, lelaki adalah pemimpin bagi wanita. Apa maksud pemimpin? Pemimpin dalam sebuah rumah tangga dan sebuah keluarga Malaysia ni hendaklah pemimpin yang pertama mempunyai keupayaan untuk memimpin keluarga. Yang kedua ialah mempunyai kemampuan. Dalam konteks kemampuan ini daripada sudut fizikal, mental dan juga kerohanian serta keupayaan untuk mendanai keluarga. Memang kita faham sekarang ini ada isteri yang sanggup berkorban. Suami yang hebat ialah suami yang boleh merendahkan diri. Orang yang hebat adalah orang yang boleh merendahkan diri walaupun dia pemimpin, tetapi dia boleh turun ke dapur sebagai contoh. Nak ceritakan bahawa bagaimana kita nak membentuk sebuah rumah tangga keluarga Malaysia yang hebat ya, yang ada aspek keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Kita tidak boleh mengatakan bahawa kita lebih baik daripada orang lain. Hanya Allah saja yang boleh mengatakan bahawa siapa orang yang paling dekat dengan dia sebagai contoh. Jadi keterangkuman ini ialah bagaimana sebuah keluarga Malaysia itu sendiri dapat bersama-sama dalam bentuk keluarga yang terbaik. Dan yang kedua ialah dalam konteks kebersamaan, bersama dalam memastikan keluarga ini bukan setakat memimpin keluarga mereka, tetapi menjalankan peranan masing-masing. Dan yang ketiga ialah kesyukuran. Kesyukuran ini sebenarnya kita cuba untuk mengajak keluarga yang lain bagaimana kita nak mensyukuri nikmat dengan adanya sebuah negara Malaysia yang hebat ini dengan pelbagai kaum tetapi masih sentiasa harmoni. Sebab itulah kita mengajak masyarakat tanpa mengira kaum, tanpa mengira warna kulit ataupun sebagainya, kita kena bersatu dalam kepelbagaian. Unity in diversity. Bersatulah maknanya Datuk daripada Penang, saya daripada Selangor, ataupun kawan kita daripada Kelantan, ataupun orang ini mungkin berbangsa Cina ataupun berbangsa India, tetapi kita duduk dalam satu rumah yang besar iaitu Malaysia. Jadi masing-masing memainkan peranan. Sebab itulah apa yang perlu kita buat ialah bagaimana kita menanamkan sikap kepedulian dalam memastikan keluarga Malaysia ini dibentuk
mula-mula keluarga, komuniti dan sebuah negara yang besar. Sebab itu kita bersyukur masih ramai yang prihatin dan peduli dengan kesusahan orang lain. Ya. Ini cukup kalau kita lihat Datuk, ramai orang memberi bantuan. Ya. Kalau di tengah bandar Kuala Lumpur, ramai orang memberikan bantuan makanan, sehingga kadang-kadang orang yang kita sebut rakan-rakan jalanan menerima makanan kadang sampai 5-6 bungkus. Ya, betul. Satu malam. Ini menceritakan tentang kepedulian, keprihatinan. Dan di peringkat Jawi juga, kita telah pun semasa COVID-19 bersama dengan jabatan dan agensi yang lain, bersama dengan Majlis Agama Islam dan Persekutuan, Majlis Agama Islam sendiri telah membelanjakan beratus juta untuk membantu asnaf, membantu golongan-golongan yang tertekan akibat COVID-19 daripada kutipan duit zakat. Manakala di peringkat Jawi kita ada masjid dan surau, sehingga dalam konteks Jawi Food Bank kita beri bantuan sehingga hampir 6 juta daripada sumbangan orang ramai. Kita dapat sumbangan daripada rakan yang bukan Islam dan kita bagi kepada orang bukan Islam. Kita dapat daripada orang Islam, kita bagi juga kepada orang Islam. Sebab apa? Datuk, kita ada masjid. Keliling masjid ni tidak 100% orang Islam. Ya, kalau di Salak Selatan, satu masjid 20% je orang Islam dalam taman itu, 80%. Jadi bagaimana kita nak membina masyarakat agar tidak merasa sangsi atau pesimis kepada orang lain. Sebab itulah keprihatinan dan kepedulian. Dan kita juga berterima kasih kepada MAWIP, Majlis Agama Islam juga, kerana memberikan kami dana hingga dapat memberi makan percuma kepada masyarakat ketika baik duit. Kita dapat memberikan makan sehingga hampir 3 juta orang sepanjang COVID dengan bajet yang cukup besar. 23 juta. Kita memilih 70 masjid dan surau. Setiap masjid dan surau ini diberi tanggungjawab untuk beri makan kepada hampir 200 orang setiap hari. Jadi tanpa mengira latar belakang. Sebab itulah saya yakin Datuk, apabila kita ni bersama-sama membangunkan rumah tangga kita, membangunkan keluarga kita, masing-masing memainkan peranan dan tanggungjawab, setiap keluarga pula kata orang tu ada rasa peduli, ada rasa prihatin kepada keluarga yang lain, maknanya saya yakin matlamat kita, keluarga apa disebut keluarga Malaysia Pemangkin Kemakmuran ni akan dapat dilaksanakan dengan baik. Dan saya juga yakin ianya boleh dicapai sebenarnya, Datuk ya. Kita hampir di penghujung sebenarnya tu, tinggal lebih kurang 2 minit saja lagi, masa mencemburui kita sebenarnya. Akhirnya sempurna dengan sambutan Ma'al Hijrah ini. Apa yang bermain dalam hati kecil saya adalah untuk melihat perpaduan bukan saja di kalangan rakyat Malaysia secara keseluruhan, tetapi di kalangan umat Islam sendiri. Kerana hakikat yang harus kita terima ialah perpaduan di kalangan umat Islam sendiri pun kadang-kadang boleh dilihat kecacatannya di sana sini, dan itu kadang-kadang disebabkan oleh mainan-mainan politik juga, memberi akibat ataupun kesan kepada hubungan di kalangan umat Islam sendiri. Apakah harus kita berpolitik sebenarnya sepanjang masa sehingga memecah belahkan perpaduan umat Islam itu sendiri? Ma'al Hijrah barangkali boleh memberi satu indikasi bahawa kita perlu melihat isu ini secara serius sebenarnya. Okey, yang paling penting ialah bagaimana kita nak merapatkan hubungan antara satu sama lain. Sebab itulah matlamat Jawi dan juga Majlis Agama Islam dan Persekutuan ialah nak menjadikan masjid sebagai pusat perpaduan. Kalau kita pergi masjid, konsep solat berjamaah, tanpa mengira latar belakang tu siapa, yang atas, bawah, tapi tetap patuh kepada seorang imam. Tak payah bawa bendera politik. Okay. InsyaAllah Datuk, kita cuba yang terbaik, dan Jawi bersama dengan Majlis Agama Islam dan Persekutuan akan cuba memastikan segala hal lewat Islam di wilayah Persekutuan dan segala bantuan yang diperlukan, dan bagaimana kita nak cuba membentuk masyarakat yang harmoni, masyarakat yang inginkan perubahan, masyarakat yang inginkan pembangunan, masyarakat yang inginkan kejayaan. Kerana semua ni adalah saranan daripada Rasulullah SAW, dan kita ambil iktibar daripada peristiwa hijrah untuk kita terus percaya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Datuk Haji Muhammad Ajib Ismail, pengarah Jawi, kerana sudi bersama saya di ruang bicara ini. Walaupun sebenarnya 1 jam tak cukup sebenarnya untuk bercakap tentang isu ini, tapi insyaAllah di masa-masa yang akan datang kita sentuh lagi tentang isu-isu yang berkaitan dengan perpaduan, berkaitan dengan keluarga Malaysia, dan saya percaya bahawa ialah secara peribadi pun saya cukup selesa sembang-sembang bersama dengan Datuk, dan ini bukan kali kedua ataupun terakhir sebenarnya
sebenarnya. Kerana banyak lagi masa, insya-Allah kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bersama lagi di ruang bicara ini. Dan kami juga ingin mengucapkan syukur dan juga jutaan terima kasih kerana anda menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan insya-Allah seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.